Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, daerah Gedong bakal diangkat menjadi pusat ekonomi yang penting di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Opin berkata, daerah Gedong yang merangkumi 12 buah kampung berkembang pesat melalui aktiviti pertanian, perikanan, perniagaan kecil-kecilan dan perusahaan produk makanan yang diusahakan oleh penduduk tempatan. Menurut beliau, ia akan menghasilkan impak positif kepada ekonomi tempatan dan negeri yang berkembang pesat di samping meningkatkan taraf hidup rakyat pada masa yang sama. Sebab itu di kakak perkara ini kita akan latih anak muda Gedong supaya menjadi usahawan yang berjaya dalam food industry. Sebab itu saya letakkan universiti di sana dan kita dapat bekerjasama dengan pihak universiti. Kalau ada 2 hektar lebih kurang 5 ekar. Saya dah kalkulat. Alhamdulillah, mudahan dikabulkan. Pendapatan adik kakak kita akan bertambah 3 kali ganda. Dan ini bukan perkara mustahil. Kalau kita fokus, kita guna teknologi baru. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis simpulan kasih anjuran gabungan pertalian keluarga GPK Gedong di Raya Hotel pada malam Sabtu. Premier Sarawak menambah daerah Gedong semakin berkembang pesat menerusi pelbagai inisiatif pembangunan yang dibawa oleh kerajaan negeri. Jelasnya ini secara langsung akan membawa limpahan ekonomi sama ada dari segi hiliran dan huluan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan Sarawak secara keseluruhannya. Untuk rekod, ahli-ahli GPK merupakan keturunan pembesar Melayu yang berasal dari Gedong. Antaranya adalah zuriat keturunan daripada Datu Patinggi Muai, Datu Patinggi Jula Ali, Datu Patinggi Hamid, Datu Patinggi Daud, Datu Banda Kasim, Datu Banda Sulaiman dan Datuk Bana. Salah silah keluarga yang terhasil daripada penyelidikan beberapa orang anak jati Gedong telah memberi idea untuk menubuhkan GPK pada tahun 2017 dengan tujuan untuk mencari dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan serumpun orang Gedong termasuk yang telah berhijrah ke tempat lain. Hadir sama Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapii, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Oladris, Adun Satok Datuk Ibrahim Baki, Penaung GPK 2023 Datuk Sri Muhammad Naruddin Majais dan Pengerusi Majlis Simpulan Kasih GPK Datuk Ismaili Bujang Pit. Laporan seterusnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan berusaha untuk menyediakan bekalan air bersih secara langsung ke rumah saung Jelani seperti yang dihajati oleh penduduk-penduduk di rumah panjang tersebut. Pengarah Operasi Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak merangkap Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amang Awang Tengah Ali Hassan berkata, perancangan bekalan air di kawasan Sungai Kemenai ini sudah dirancang dan kini hanya menunggu keputusan teknikal sama ada bekalan air akan disambungkan melalui Mukah atau Bintulu. Kita akan tingkatkan dari segi capacity untuk water treatment plant itu sendiri dan untuk booster station dan begitu juga untuk tangki yang tinggi itu. Dato' Amang Awang Tengah menambah warga Bintulu amat bertuah dengan peningkatan pembinaan institusi pendidikan seperti Maktab Rendah Sains Mara MRSM Bintulu, Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu dan lain-lain. Ini memberi peluang lebih-lebih lagi bagi mereka di kawasan tempat untuk mereka meningkatkan kemahiran, dia punya skill. Dan ini amat diperlukan oleh industri-industri yang berkembang begitu pesat. Pelaburan FDI, DDI di Bintulu. Dalam pada itu, jualan rahmah turut diadakan di perkarangan rumah saung Jelani bermula jam 10 pagi hingga 3 petang.
Hadir sama Speaker DUN Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Rozi Yunus, calon GPS PRK DUN Jepa Iskandar Turki dan Tuai Rumah Saung Jelani. Seterusnya, langkah Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg dalam menyusun perancangan pembangunan ekonomi telah berjaya menjadikan Sarawak diiktiraf sebagai negeri berpendapatan tinggi. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah banyak mewujudkan perancangan ekonomi kemudiannya yang akan disalurkan semula kepada rakyat. Namun ujarnya, Premier Sarawak bukan sahaja mahu melihat pendapatan negeri tinggi tetapi akan meneruskan usaha agar pendapatan rakyat juga meningkat. Yang menghormat Premier kita yang telah banyak menyusun perancangan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan negeri kita yang akhirnya akan dapat disalurkan balik kepada rakyat. Benda tu bukan lagi jadi kelakar saja tapi dah terbukti. Sebab sampaikan World Bank pun mengatakan negeri kita tu dah menjadi negeri yang berpendapatan tinggi. Tapi yang berhormat Premier ada kalau negeri berpendapatan tinggi, rakyatnya belum, nya tetap akan terus meneruskan usaha supaya rakyat pun akan dapat mencipta pendapatan yang lebih tinggi lagi. Beliau berkata demikian semasa roadshow tanaman koko dan demonstrasi coklat buatan tangan di bangunan Martabat di Bintulu pada Sabtu. Sementara itu, semasa ditemui media, Dato' Sri Fadilah berkata kerajaan menerusi Lembaga Koko Malaysia mengambil pendekatan untuk mewar-warkan potensi penanaman koko kepada masyarakat. Sebab itu yang kita bawa Lembaga Koko untuk pergi kepada masyarakat untuk mewawarkan peluang dalam bidang koko ini dari segi penanaman sehinggalah hasil hilirannya. Sudah pasti kelapa sawit mungkin pokok itu sampai ke 25 tahun, tapi untuk mengusahakan sawit kita memerlukan tenaga kerja yang begitu besar, ramai. Tapi koko mungkin tenaga kerjanya lebih kurang lagi, kita boleh membuat secara small scale. Sementara itu, Dato' Sri Fadilah berkata permintaan terhadap koko semakin meningkat berikutan pertambahan syarikat pengeluar coklat di negara ini. Katanya negara perlu mengeluarkan 3,200 tan metrik biji koko kering setiap tahun bagi memenuhi permintaan di pasaran tempatan. Jelas beliau, walaupun 493 tan metrik biji koko kering dihasilkan di negara ini pada tahun 2022, namun ia masih tidak mencukupi. Downstream, coklat kita kini itu makin bertambah banyak. Tapi bekalan coklat daripada dalam negara kita kurang. Jadi setidaknya terpaksa import. Kebanyakan import dia datang daripada negara benua Afrika. Jadi kalau kita dapat tingkatkan, maknanya ada potensi lah. Permintaan untuk pada biji koko kering yang makin banyak. Jadi kalau ia dapat diolahkan, jadi kita kena melihat pada seluruh rantaian. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program roadshow tanaman koko dan demonstrasi coklat buatan tangan di Dewan Serbaguna Kampung Kuala Segan Bintulu pada Sabtu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Fadilah turut menyatakan kerajaan di masa ini amat menggalakkan penanaman koko di peringkat masyarakat termasuk di kawasan kampung. Jadi apa yang kita nak galakkan kini itu penanaman di peringkat komuniti. Misal kata kampung hanya ada tanah, ada sikit tanah hendaknya. Kelompokkan kampung yang tanam sikit. Jadi bila hendak dibentuk koperasi, jadi benda yang jadi banyak. Jadi di sialah kita kelak dapat menghasilkan ayah lah. Dan koperasi kelak akan collect, diproses untuk dikeringkan. Bila nak kering kelak akan dijual. Di negara kita pun lembaga koko akan membantu. Keperkembangan berikut, rakyat harus peka serta proaktif dengan kewujudan inisiatif-inisiatif sedia ada dan baharu yang diperkenalkan oleh Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian berkata, melangkah ke hadapan, usaha-usaha terus dipergiatkan untuk membangunkan masyarakat inklusif dan lebih berdaya tahan.
Menurutnya, program Jeraya Warau Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS merupakan wadah atau peluang di mana masyarakat umum dapat memperoleh informasi yang tepat dan sahih berkenaan inisiatif-inisiatif serta perkhidmatan terkini yang diperkenalkan oleh kerajaan negeri. These roadshows bring together all the different agencies is a testimonial of the cooperation of the federal agency staff, the South agency staff, and how we work together to serve the rakyat. And for the rakyat, right, important to find out what is going on. It is your duty to find out what is going on, also not just the government duty to tell you what is going on. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program Jeraya Warau UKAS di Pusat Beli Belah Aeon di sini pada Sabtu. Sementara itu, Dato' Amar Dr. Sim memberitahu rakyat pelbagai kaum dan agama di Sarawak akan menikmati pembangunan yang pesat selaras dengan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Malah jelas beliau, rakyat negeri ini sudah pasti menikmati kemakmuran ekonomi yang dipacu oleh data dan inovasi menjelang tahun 2030. Turut hadir dalam majlis itu ialah Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin, Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Kotek Wan, Pengarah UKAS Samuel Simon, Ketua-Ketua Jabatan, agensi-agensi yang terlibat sebagai rakan strategik Jeraya Warau UKAS 2023 serta Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK. Sebanyak 8 agensi turut serta dalam program ini, antaranya Unit Perancang Ekonomi Sarawak, Unit Digitalisasi Perkhidmatan Awam Sarawak, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak, Sarawak Skills dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan termasuk UKAS. Terdahulu dalam ucapan aluannya, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon berkata, program Jeraya Warau UKAS 2023 selari dengan usaha Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak PANS dalam mendukung serta menyebar luas pelbagai maklumat mengenai strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Katanya program seperti ini amat penting kerana ia merupakan satu platform dan peluang untuk orang awam mendapatkan perkhidmatan daripada agensi-agensi kerajaan Sarawak. Demi kepentingan rakyat, Perkhidmatan Awam Sarawak memainkan peranan penting dalam menerajui sistem penyampaian kerajaan yang sistematik dan efisien. Oleh sebab itulah, dengan adanya kerjasama dan komitmen daripada agensi negeri dan persekutuan, ianya memberi ruang dan satu peluang yang amat baik untuk membantu orang awam mendapatkan perkhidmatan. Samuel menambah dalam menyokong aspirasi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari yang ingin Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030, peranan penjawat awam bukan hanya menjadi jambatan penting dalam penyampaian maklumat dalam agensi kerajaan, namun perlu juga mengambil tahu masalah dan keluhan rakyat. Katanya perkhidmatan kerajaan Sarawak bertujuan untuk memberi manfaat meningkatkan kualiti hidup rakyat. Program Jeraya Warau UKAS 2023 kali ini merupakan anjuran kali ketiga selepas diadakan di Bintulu dan Pusat Beli Belah Bollywood Kuching. Sedikit laporan sukan kerajaan negeri melalui Kementerian Belia dan Sukan Malaysia KBS, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet, Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP serta Perbadanan Sukan Sarawak SSC sentiasa menyokong usaha-usaha persatuan sukan yang berhasrat untuk menganjurkan kejohanan-kejohanan sukan bertaraf dunia di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, penganjuran sukan bertaraf antarabangsa dapat merancakkan sektor pelancongan Sarawak serta menyumbang pendapatan kepada pemain-pemain industri perhotelan, makanan, pengangkutan dan sebagainya. Katanya ketika ini kerajaan negeri melalui MTCP giat melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menarik semula kedatangan pelancong ke Sarawak dan sukan dilihat sebagai salah satu strategi untuk mencapainya. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripi Lamat semasa merasmikan kejohanan Muay Thai Piala Premier Sarawak 2023
di Naim Street Mall Paragon Bintulu pada Sabtu. Pihak kerajaan melalui Kementerian Belia Sukan Malaysia, KBS, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP, Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak MySet serta Pembadanan Sukan Sarawak SAC sentiasa menyokong usaha-usaha persatuan sukan yang berhasrat untuk menganjurkan kejohanan-kejohanan sukan bertaraf dunia di Sarawak. Ini kerana ia dapat merancangkan sektor pelancongan di negeri ini serta menyumbang pendapatan kepada pemain-pemain industri perhotelan, makanan, pengangkutan dan sebagainya. Selain daripada itu, jelasnya penganjuran kejohanan seperti ini juga sangat mustahak sebagai platform pendedahan kepada atlet-atlet Muay Thai khususnya yang telah mewakili pasukan Sarawak pada Sukan Malaysia atau SUKMA 2024. Dalam hal ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari merakamkan penghargaan kepada Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS kerana komited meneruskan penganjuran kejohanan tersebut sejak mula diperkenalkan pada tahun 2013. Terdahulu, Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS Jumaat Ibrahim dalam ucapan aluannya berkata, pihaknya sentiasa merangka pelbagai program dan aktiviti bagi melahirkan atlet-atlet pelapis yang dapat mewakili Sarawak di pelbagai kejohanan. Kostum Motor Sarawak mempunyai berbagai-bagai perancangan masa depan bagi sukan Muay di Sarawak. Dan ini telah dirancangkan agar sentiasa ada pelapis anak-anak Muay bagi mewakili negeri Sarawak insyaAllah masa depan untuk sukan Muay. Benda ini tidak akan berlaku tanpa sokongan daripada kerajaan negeri Sarawak, khasnya Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Negeri Sarawak yang diterajui oleh YB Datuk Seri Abdul Karim Hamzah kita. Kementerian Belia Sukan Sarawak tidak putus sentiasa memberi dorongan dan sokongan pada Persatuan Negeri Sarawak. Dan dengan sokongan dan dorongan ini, kita boleh maju ke hadapan dan saya percaya akan terus maju. Lebih 200 peserta Muay Thai termasuk dari Singapura, Thailand, Filipina, Yaman dan Iran mengambil bahagian pada kejohanan edisi ke-7 berlangsung dari 26 hingga 29 Oktober. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Simpulan Kasih Anjuran Gabungan Pertalian Keluarga GPK Gedong di Raya Hotel pada malam Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Thank you.